huru-haranya. Begitu. Termasuklah soal mungkar dan nakir di dalam alam kubur. Oleh sebab itu, apabila kita sudah berniat dan kita akan banyak menghadapi rintangan. Orang pergi umrah ni macam-macam rintangan. Mesti ada rintangan. Dengan rintangan itu mengingatkan kepada lagi payah kita nak bertemu dengan Allah besok. Disebut oleh Imam Ghazali, contohnya, haulus soal mungkar dan nakir. Kepayahan menjawab soalan mungkar dan nakir. Jadi bila berlaku kepayahan, kita mengingat, oh dalam kubur lagi payah ni. Dunia pun payah, nak lepas airport pun payah. Akhirat lagi payah, lagi payah. Begitu. Kalau orang ada begini, insya-Allah aman. Tapi kalau kita mengungut, payah ni. Negara je kaya, tapi perangai. Ni lalu kita sebut kan. Perangai ni lah perangai orang Arab. Memang begitu orang Arab ni. Kalau dia tengah sampai kat kita, dia berhenti. Dia dapat aja syai, dia minum teh, dia berhenti lah. Dia minum. Dia buat dia je. Tambah makcik-makcik, duduk. Dia tak peduli lah. Dia pergi sana. Udah tu tiba-tiba, tukar pula orang lain. Tantan kita tukar orang lain. Dah tu dia pergi minum, sembang. Ini perkara ni. Imam Ghazali menyebut, apa sebab kita berlaku sedemikian rupa kesusahan? Nak pergi bertemu dengan Allah, banyak lagi halangan. Maka hendaklah mengingatkan haulus soal wa munkir wa nakir. Munkar wa nakir. Mana soal munkarin wa nakir. Mengingatkan soalan malaikat munkar dan nakir. Mengingatkan di alam kubur dan sebagainya. Oh, kalau orang dapat begini, aman kita. Kumpulan kita ni tak ada seorang mungut. Balik macam mana bang? Okey. Tak susah, orang kata susah. Tak ada, okey. Alhamdulillah, semua okey. Semua okey. Tak pernah mengungut-ungut. Ini memang orang, insya-Allah, mabrur. Mabrur. Itu hikmah miqat. Kenapa kita nak pergi umrah ni? Mesti ada miqat. Kita nak pergi haji pun ada miqat. Imam Ghazali kata, mengingatkan miqat pada hari kiamat. Dan seterusnya ihram. Kita tengok slide kita. Kita tengok sunat-sunat sebelum berniat ihram. Mengerat kuku. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah ni ialah ada 5. Pertama al-khitan, itu berkhitan. Wa istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa qasbus syarib, itu mengandankan misai. Wa qalmul asfar, memotong kuku. Kita nak highlight sini, potong kuku. Wa natful ibad, iaitu mencabut bulu ketiak. Ini bukan kalau tak boleh cabut bengkak ketiak dia. Tidak semesti cabut, boleh dihilangkan apa cara pun. Bukan semestinya cabut. Tidak semesti cabut. Ini dia antaranya. Sama lagi. Jadi bila kita nak ihram ni, supaya takut nanti bila kita mandi-mandi nampak bulu kan. Oh, tercabut ke tak tercabut? Cabut ke cabut. Macam Jeffrey mandi-mandi basuh sabun-sabun. Allah. Tanya Ustaz Syukri. Ni dah 3 line ni Ustaz, dia kata. 3 line ni tercabut. Tercabut ke tak tercabut? Nampak ni. Pakai sabun-sabun. Kita sabun sebab tak dicukur bulu ketiak. Dia jadi masalah. Entah tak sengaja kot, Jeff. Tak apa, tak sengaja. Tapi dia akan main fikiran. Sengaja ke tak sengaja? Dah tu bila dia tawaf, dia habis, dia sa'i. Dia kata, tercium bau kambing. Lebih daripada 3. Kata, entah saya sengaja lah, saya tengah-tengah garu-garu. Dia tumbuk.
Itu murah, dia pun bayar kami pula. Oleh sebab itulah kita bulu-bulu ni supaya jangan dah pakai ihram. Tadi ada soalan pakai sabun wangi ya. Jadi kalau kita pakai sabun yang wangi, sengaja pakai kena dam. Kita pakai Allah, basuh je lah. Basuhlah dengan segera dan tak kena dam. Contohnya ada orang rasa tak boleh minum pula. Minum contohnya air wangi-wangi. Pepsi lagi. Kalau di sana belah-belah Arab, paraulah contoh. Ini ada bang. Buah-buahan paraulah ni strawberry. Takkan ada buah wangi-wangi sikit. Dia kata kena dam lah Ustaz. Dah, minum tidak ada kena dam. Kalau lah kena kat mulut, kumur-kumur je lah. Begitu juga sabun. Kalau sengaja dipakai, itu ia kena dam. Tapi kalau kita tucuk bau wangi, maka basuh dengan segera, tak perlu kena bayar dam. Bukan kita dengan sengaja. Dan seterusnya, ihram dan talbiyah. Bila kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Selepas kita berniat tadi. Ini sunat mandi ihram, kita tahu semua dah. Sunat mandi ihram. Nawaitu ghusla. Bahasa Arab ni, ghas, basuh. Ghis, alat pembasuh. Ghus, mandi. Nawaitu ghusla sunnatil ihram lillahi ta'ala. Saya aku mandi sunat ihram kena Allah Ta'ala. Itu tak apa, sabun lah. Pakai sabun wangi tak apa. Sabun, tak jadi masalah. Kekal pada badan, bau wangi pun tak masalah sebab tidak ada niat. Sebab badan bukan boleh tanggal-tanggal, lain kain tadi. Selagi mana tidak kita memakai bauan selepas ihram, maka tidak dikenakan dam. Jadi ini dalilnya. Bolehkah wanita haid mandi sunat ihram? Ya boleh. Sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nufasaa wal haidat taghtasilu wa tuhrimu." Sesungguhnya orang nifas ataupun perempuan haid boleh ia mandi dan boleh ihram wa taqdi al manasika kullaha, dia boleh tunaikan semua ibadat, ghaira alla tatufa bil bait, kecuali dia tawaf di Baitillahil Haram. Kecuali Baitillahil Haram. Yang lain boleh. Kalau haji lah, dia boleh wukuf Arafah, dia melontar di Muzdalifah, boleh. Wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar di Mina, semua boleh ya. Kecuali tawaf. Oleh sebab itu bagi perempuan ini, kita ada dinamakan niat bersyarat. Ada dalam tu. Niat bersyarat sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah suruh dia niat bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah, jikalau dan berihram dengannya ya. Jikalau aku ada dalam ni. Jikalau aku terhabas ataupun haid, contohnya, maka bertahallullah aku. Contohnya perempuan ni dalam keadaan dia tak haid. Kita kata ialah 11 hari bulan, pergi tiba-tiba anjak tarikh lain, Allahu Akbar. Pergi pula Madinah. Dan Madinah pergi pula Taif. Kira-kira bila sampai sana dia kemudian Allahu Akbar, datang pula haid. Macam mana? Dia berihram datang haid. Orang dah nak balik pula dah. Tunggu dia baru hari pertama, kedua, ketiga, darah masa tu tak berhenti lagi. Maka bertahallullah ia. Ini dinamakan niat bersyarat. Tapi kalau begitu tak dia pergi ni kata menenangkan hatinya, tak apa puan, pahala tetap pahala umrah. Pahala umrah. Hati kecil memang pahala umrah, tapi tak umrah, dia kata. Pahala umrah tapi tak dapat umrah. Nah, macam mana nak menyelesaikan masalah? Saya baca satu kitab guru saya di Mekah.
Imam dia hadiahkan kitab ni Syekh Abdul Rahman dan soalan min satu ataupun lebih dengan indah likat jumpa doktor kata hari ni bagi hari ni makan, saya tak jamin, dia kata. Haid dia. Katakan begitu. Dan dia mandi, dia tawaf. Kan hukumnya sah wa tafat. Pertama, kedua, kan? Makan ubat, berhenti. Dia pun mandi. Dia tawaf semua dah datang balik sebab ubat tu dia tak makan. Sara yasa. Wa tafa summa ada ad-damu fi kemudian datang balik seperti hari-hari biasa. Biasa perempuan ni 7 ataupun 6 hari, ada orang kadang 8 hari, itu adat kebiasaan. Makan ubat, berhenti. Dia boleh ya. Dinamakan fatrat tempoh suci. Tempoh suci itu dikirakan suci. Mazhab ya. Wa minhum man inqata'a damuha yawman. Perempuan ni tak makan ubat apa-apa pun. Tapi kadang 1 hari, kadang lebih. Terutama dekat-dekat nak berhenti, nak ujung-ujung. Dah mula tak keluar, tapi siang tak keluar. Isyak dia kata keluar balik. Hari ni pun tak keluar ni. Barangkali malangkan isyak keluar. Ya Allah, mandi cepat. Mandi dengan segera, dikira 1 hari sudah berlalunya. Yauman. Dia sebut yauman, tidak yauman walailatan. Kalau sebut yauman walailatan, mana 1 hari 1 malam. Ni 1 hari. Dengan syarat dia 1 hari dah dia tak keluar. Malam kan dia keluar. Mana siang ni mandi cepat. Kalau malam dia tak keluar, ya lepas maghrib tu terus mandi, tawaf, nanti lepas subuh keluar darah haid semula, sah tawaf dia. Mazhab kita Imam Syafi'i membenarkan. Kitabnya Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Kalau dalam keadaan begini, jadi hati perempuan ni pun terubatlah begitu. Merasa jugalah kerja umrah. Kalau tidak, tengok Kaabah ya. Orang cerita seronok lah apa semua, ialah kau orang seronok lah, dia kata. Kau orang seronok lah, dia kata. Jadi boleh pakai pandangan ini. Dan Syekhul Azhar Jadal Haq Ali Jadal Haq pun membicarakan dalam jilid yang keempat dalam fatwa Jadal Haq Ali Jadal Haq rahimahullah taala, Syekhul Azhar dulu. Wa tafa summa ada damu fi ayyamil adah aidan. Kemudian dia tawaf, tiba datang balik darah lepas tu, besoknya. Pada hari biasa. Boleh. Wa minhum man tafat qabla inqita'id dami wal ittisal, wa minhum man tafat ma'a rukabi. Ada orang tawaf menggunakan kenderaan. Contohnya kalau dia berjalan-jalan, takut darah ni keluar balik, maka dia pergi sewa motor atas tu. Berapa Jeffrey? 50? 100?
Berdua 100. Pakcik dengan makcik. Laju ke, perah kuat ke, dia statik lari dia. Kan? Dia statik, dia lari. Tak laju-laju. Dia memang dia statik kan. Ini sebab kalau kita tawaf biasa, darah takut keluar. Maka kita ambil pendekatan, pergi sewa ke atas, tawaf. Orang kata penat. Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Boleh takut terkeluar lagi, kita makan ubat ataupun waktu berhenti nak juga tawaf, pergilah sewa atas. Dengan cara begitu, insya-Allah darah tak keluar. Kadang-kadang pergerakan yang banyak, dia datang balik. Tak merasa tawaf, tak merasa umrah. Dapat pahala umrah tapi tak buat, tak sama. Dia rasa takkan sama. Ini mazhab kita, Imam Syafi'i membenarkan. Tak payah tanya orang lain. Tak payah. Oleh sebab itu ulama Syafi'i menyebut yajuzu taqlidu kulli wahidin minal a'immatil arba'ati radhiyallahu ta'ala anhum. Boleh ikut mana-mana mazhab yang 4. Wa yajuzu li kulli wahidin an yuqallida wahidan minhum fi mas'alatin wa yuqallidu imaman akhar fi mas'alatin ukhra. Ini dalam bab tawaf kita ikut mazhab lain, dalam bab sa'i ikut mazhab lain pun tak apa, yang penting kita dapat lakukan ibadat. Boleh sebenarnya. Boleh. Tidak menjadi halangan mengikut pandangan ulama-ulama kita Syafi'i. Sama balik kita kena. Mana kalau mana-mana perempuan yang berlaku, pakailah pandangan itu. Tengok dululah. Contoh semalam dia siang tak datang. Hari ini pun berikutan siang tak datang. Ataupun semalam malam tak datang, sepanjang malam lepas subuh baru datang. Ambillah peluang itu, mandi dengan segera, kemudian pergi tawaf. Kalau takut keluar, pergilah naik kenderaan yang di atas tu, kita sewa. Mudah-mudahan maknanya kita buat pun dalam keadaan sendiri. Besok dia keluar, tawaf kita sah, sa'i kita sah, umrah kita jadi sah. Itu. Kita ada sandaran dan kita ada rujukan. Kita pegang yakin ini pandangan ulama kita Syafi'i. Bukan mazhab yang lain. Kalau nak pergi mazhab Hanafi, pergi mazhab Maliki, aku tak tahu. Jeffrey, mazhab apa tak? Liki aku tahu lah, tapi aku tak tahu nama dia. Liki aku dengar orang kita liki kena. Rupanya Maliki. Begitu. Ada lagi tu Napi, aku tahulah siapa nama dia, Napi. Hanafi ya. Tahu lah begitulah dia kata. Macam-macam kalau kita ajar, contoh berhaji kan, bila bawa balik, nenek macam mana mak khusus haji? Faham? Entahlah, dia kata. Orang ni cakap, yang aku tahu Syafi'i yang lain tu entah api, dia kata liki lah. Entah macam-macam nama. Sebab kalau Ustaz ni ngajak 4 mazhab, mengambil uduk, Hanafi, Maliki, Hambali, siapa begini, macam-macam balik mesti peningnya. Mesti pening. Mana satu nak ikut? Ambil satu je. Mazhab Al-Imam Syafi'i yang mengharuskan, sudah. Kita tak payah bicara mazhab lain. Begitu. Sama lagi seterusnya. Memakai pakaian ihram berwarna putih, ini sunnah. Ilbasu al-bayadu, pakailah warna putih. Fa inna khairu thiyabikum, kerana ia adalah terlebih baik pakaian kamu. Dan sambung lagi. Setiap amalan dah sadar. Itu dah tadi. Sebelum seorang itu berniat ihram, adalah ia memakai pakaian ihram. Yang kedua bagi lelaki lah 2 helai kain lepas. Kain lepas. Ini orang kata macam mana pakai tuala Ustaz nak mandi. Sedang tuala orang lelaki mandi, macam mana orang? Kena dam dah Ustaz, dia kata. Dia bukan pakaian sebab dia boleh terlepas. Pakai, lepas. Begitu juga kain ihram kita, kalau tak jahit, tanggal semua. Dia yang dinamakan pakaian yang dijadikan pakaian. Sebagaimana ini pakaian. Adapun kain tuala, siapa nak pakai, beli tuala putih, satu atas, satu bawah. Kain ihram. Kau punya ihram ni lain sikit ni. Macam kain tuala. Dia kata, orang lain. Memanglah aku beli Ion, katakan. Aku beli yang besar punya. Lagi tebal. Lagi puas hati, dia kata. Salah dan salah. Dia bukan nama pakaian gitu. Dia bukan dinamakan berpakaian. Kalau orang India pakai kain ihram, ni kain dia.
Kain putih kan. Tengok geng-geng India daripada negara India. Betul-betul kain putih tu. Kain cotton tu. Kata-kata lain lah orang India. Ayalah itu yang ada tu kan. Itu yang paling murah. Kalau Jeffrey nak kan, pergi kampung Jawa, beli. Dato' jahit. Kalau Jeffrey lain macam geng-geng India. Macam geng-geng India. Sah tak? Ya sah. Yang penting dua lain. Selai dipakai menutup auratnya, kita kalau lain daripada tawaf, kena tutup bahu. Waktu tawaf sahaja baru ada terbuka. Nanti kita tengok bab tawaf. Lain daripada tawaf, bagi lelaki ni jangan buka bahu. Walaupun selepas kita niat ihram. Hukumnya makruh waktu semayang membuka bahu. Waktu semayang buka bahu. Kerana kita bukan tawaf ketika itu. Ada orang dia udah pakai pakaian, sampai semayang-semayang pun pakai begitu. Kita kata abang nak tawaf ke? Weh, macam ni lah pakai. Dia kata dia pakai ketika nak tawaf saja. Sa'i pun tidak disyaratkan, tak disunatkan. Terus tu bagi lelaki perempuan pakai menutup aurat dengan kemudian salat sunat ihram. Tadi saya sudah sentuhkan, paling mudah usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala, ataupun dalam hati niat berserta takbiratul ihram saja, tu aku semayang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Tapi kena ingat apa asal jangan sunat ihram. Bacaan ambil paling mudah iaitu suratul kafirun dan suratul ikhlas. Benda-benda sunat ni kena lakukan. Benda-benda sunat kita buat supaya ianya menjadi sempurna. Macam kita ambil uduk, walaupun kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, sapu kaki, tapi kalau kita tak berkumur-kumur, tak masuk air dalam hidung, tak menghadap kiblat, tak duduk ketika ambil uduk kita kurang sempurna. Sebab Nabi SAW menyebut, man asbaghal udu'a, barang siapa yang menyempurnakan uduk. Menyempurna ni makna bermula daripada sunat. Mana kata-kata kita ambil uduk ni sah uduk tapi kurang sempurna. Kita terus basuh muka, kita berkumur, alhamdulillah. Masuk air dalam hidung, tak ada. Basuh tangan 3 kali pun tak ada. Menghadap kiblat, fail lah. Masjid-masjid pun tempat ambil uduk membelakangkan kiblat. Tang tandas pula, lubang tandas menghadap kiblat. Tang lubang tandas menghadap kiblat, tang ambil uduk membelakangkan kiblat. Bagus kena. Ini oleh sebab itu kontraktor ni kena tahulah, yang orang design tu nama buat plan ni, lubang tandas walaupun ianya berdinding terlebih afdal, jangan menghadap kiblat. Terlebih afdal. Walaupun ada dinding, mazhab kita membenarkan, tapi terlebih afdal, tempat yang dimuliakan. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari bila sampai ke Syam, dia tengok tandas sana menghadap kiblat, maka dia pun mengiring, tak mau menghadap kiblat. Kenapa korang semua buat tandas begini? Walaupun bertutup, mazhab Imam Syafi'i tak jadi haram, tapi terlebih afdal. Takkan rumah kita tandas nak kena pecah kan? Terlebih afdal. Begitu juga kalau kita nak umrah haji semua ni, hendaklah yang sunat-sunat dilakukan. Kemudian membanyak baca talbiyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna, rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wal Hakim. Tidak ada seorang muslim yang mengucap talbiyah melainkan turut sama mengucap talbiyah, sama ada kiri dia, kanan dia, kiri dia, batu yang ada, kayu, tanah, lumpur, sehinggalah putus suara di bumi daripada sini sana. Mana talbiyah? Talbiyah ni apa maksud talbiyah? Imam Ghazali menyebut, ketahuilah makna talbiyah ini ijabatu nida'illah, menyahut seruan Allah. Farju an takuna maqbulan, harapkanlah Allah makbulkan, Allah terima.
labbaik Allahumma labbaik. Kita sahut seruan Allah. Kita harapkan Allah menerima. Farju antakuna maqbulan. Dan takutlah bahawa dikatakan kepada kamu tidak ada labbaik Allah, labbaik Allah. Sambung bawah. Labbaik Allahumma labbaik ni kami sahut seruanmu ya Allah, kami sahut seruanmu ya Allah. Allah, kita takut Allah kata, mana ada tak disahut seruan kamu. Bacaan kamu tidak diterima. Hendaklah kamu rasa takut tak diterima, harapkan supaya diterima. Mesti ada rasa begitu ketika baca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Mana? Labbaik Allah. Dan hendaklah kamu dalam keadaan mengharap dan takut, sentiasa begitu rasa. Harapkan, takut tak diterima, baca lagi, harapkan supaya diterima, takut lagi, takut. Sentiasalah kamu bertalbiah sehinggalah bila kamu sampai ke Mekah, nampak saja Ka'batul Musyarrafah sudah tidak ada lagi talbiah. Tidak ada talbiah. Bagi orang yang bertalbiah hendaklah iaitu sunat dia mengangkatkan suara bermula daripada miqat, mengharapkan Allah menerima. Bila disebut nida ni, kita pun angkat suara. Labbaik Allah, menyahut seruan Allah. Di antaranya mengingatkan, kata Imam Ghazali, nidaul khalqi binafkhis sur. Mengingatkan seruan angin sangkakala ditiup. Itu macam bila kita baca talbiyah labbaik Allah ni, menyahut seruan Allah, kita rasa takut, mengingatkan besok diseru kepada semua makhluk ini, iaitu dengan ditiupkan sangkakala, dan kamu akan dikumpulkan di dalam kubur, dan ketika itu hari kiamat hanya Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kamu. Diajar ketika mengerjakan haji umrah ni, labbaik Allahumma labbaik, hanya sahaja yang boleh selamat kita. Aku seruan Allah, hambamu datang panggil, hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita menyahut hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyahut panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hambamu datang menyahut, nampak ni? Hambamu datang mengharapkan rahmat, mengharapkan keampunan, mengharapkan segala. Sampai kita lihat Kaabah. Melihat Kaabah. Tapi jarang orang sampai tahap itu. Kalau sampai tahap itu, ada orang labbaik Allahumma labbaik lebih 20 minit, dah tu dia pun tanya basnya wifi. Berzikir, boleh berzikir. Talbiyah pertama ni, saya ada satu amalan di kalangan para ahli ulama, selepas nanti seorang-seorang selepas habis talbiyah, kita akan baca doa tersebut supaya Allah menerima umrah kita, ibadat kita. Selepas talbiyah, kemudian kita berselawat. Ada satu bacaan doa. Selalu orang habis selawat, dia ada bacaan doa. Nanti saya tuliskan, kita akan bagi-bagikan. Jemaah pun tak ramai, lebih kurang 20 lah. Terus lagi talbiyah. Kena ada rasa begitu. Ada pun perempuan labbaik Allahumma labbaik.
makruh menguatkan suara sehingga didengar oleh lelaki. Cukuplah bagi dia. Memang suara perempuan merdu, tapi tak payahlah, cukuplah. Dan seterusnya